Seterusnya pelajar, selepas selesai membuat penambahbaikan, pelajar perlu menyiapkan laporan projek. Okey, mari kita lihat contoh penerangan cikgu ini. Okey, pada muka surat 54 dalam buku modul pelajar, pelajar perlu melengkapkan bahagian muka depan model sistem aquaponik. Letakkan nama pelajar. Ini contoh daripada cikgu. Nama, letakkan nombor kad pengenalan, kelas anda, nama sekolah kita, dan tarikh dihantar. Seterusnya pada muka surat 55, pelajar perlu menulis penghargaan. Pelajar boleh kopi ayat cikgu ni dan meletakkan nama guru RBT masing-masing. Pelajar. Seterusnya pada bahagian abstrak. Pelajar boleh ikut contoh cikgu ni. Boleh salin. Bahagian abstrak. Atau pelajar ada ayat sendiri pun tak ada masalah. Sebab abstrak ni adalah pelajar perlu bagi dokumen yang merupakan ringkasan mengenai projek. Itu abstrak. Kalau pelajar nak buat ayat selain daripada cikgu ni pun tiada masalah. Isi kandungan kita sama, so pelajar boleh kopi daripada isi kandungan cikgu ni. Pengenalan, penyataan masalah, objektif, laporan induk dan seterusnya sampai akhir sekali lampiran. Seterusnya kita lihat muka surat 57, pengenalan. Pengenalan ni pelajar boleh ambil topik daripada maksud aquaponik, dan juga pemilihan model yang pelajar pilih. Masukkan dekat bahagian pengenalan. Model apa yang pelajar pilih. Kalau contoh cikgu kat sini, cikgu pilih sistem RAP. So kita bagi pengenalan sedikit mengenai kita punya pemilihan projek kita. Kalau pelajar pilih model lain, EBBN flow, tulis pengenalannya. So masing-masing punya tajuk projek masing-masing. Boleh tulis pada bahagian pengenalan. Kita lihat kepada penyataan masalah. Kalau pelajar nak kopi daripada cikgu punya contoh masalah ni pun boleh, ataupun pelajar ada idea lain pun tiada masalah. Boleh buat. Itu dari segi masalah dari segi ternakan aquakultur. Masalah dari segi secara hidroponik, kebiasaannya semua sama. Dari segi masalah diserang penyakit, kurang subur dan agak sukar dilaksanakan di ruang yang terhad. Seterusnya kita lihat objektif. Objektif utamanya adalah untuk menanamkan minat aktiviti bertani dan menternak di rumah. Selain kita memperolehi keuntungan sampingan, ataupun pelajar ada objektif lain pun tak ada masalah, boleh ubah. Laporan induk. Kita lihat 4.1 jadual kerja ni bergantung kepada perancangan pelajar. Tapi kebiasaannya pada minggu pertama kita perlu mendapatkan maklumat. Pelajar tik saja pada minggu 1. Seterusnya tengok pelajar lihat, kalau pelajar dah mula minggu 1 dah buat melakar reka bentuk, tik je lah minggu 1. Tapi kalau belum, mungkin minggu kedua awak dah melakar reka bentuk. Itu pada perancangan kerja masing-masing. Lengkapkan jadual ni. Yang seterusnya dah buat lakaran, awak perlu menganalisis lakaran. Mungkin kalau saya minggu kedua kita dah terus buat analisis terus lah. Yang seterusnya menghasilkan model. Dah kita dah boleh start minggu ketiga. Biasa menghasilkan model ni ambil masa 2 minggu lah. Seterusnya minggu yang kelima kita dah boleh menilai model. Dan juga minggu yang sama, minggu kelima, kita buat cadangan penambahbaikan reka bentuk.
Dan minggu yang terakhir, minggu yang ke-6, buat dokumentasi. Awak melengkapkan laporan ni lah, maknanya awak buat laporan ni dah masuk minggu ke-6. Okey, so ia bergantung kepada perancangan kerja pelajar menyiapkan tugasan ni. Okey, boleh ubah, tak ada masalah. Okey, seterusnya, lakaran, masukkan lakaran yang pelajar buat. Okey, jangan tiru lakaran cikgu ni lah. Okey, masukkan lakaran pelajar, macam mana design, reka bentuk model awak, sistem apa, nyatakan. Okey, ni contoh. Saya ambil contoh daripada pelajar yang lepas-lepas. Okey, dia memilih sistem RAF. Okey, pada lakaran ni dinamakan, okey, bahagian-bahagian ni. Okey, tolong namakan pada bahagian lakaran awak. Okey, kalau boleh sebaiknya boleh warnakan lagi cantik, nampak menarik. Okey. Okey, tulis konsepnya, awak memilih model aquaponik sistem RAF. Okey. Okey, selepas dah siap lakaran, kita perlu melengkapkan borang analisis elemen dan prinsip. Okey, mula-mula ni untuk muka surat 61, kita lengkapkan dulu elemen reka bentuk. Okey, bila melengkapkan borang elemen ni, pelajar perlu merujuk kepada lakaran. Okey, jangan tiru cikgu punya borang sebab lakaran kita semua berbeza. Okey, so pelajar yang kena menganalisis lakaran anda, tapi contoh ayat pelajar boleh tengoklah rujuk macam mana. Okey. Okay, yang pertama, garisan. Bila kita buat lakaran mestilah digunakan garisan. Ada garisan. Okey, apa analisis daripada lakaran saya ni? Okey, analisisnya ada garisan yang mencantumkan bekas tanaman dan juga tempat letak ikan. Okey. Bila ada garisan, mestilah ada rupa. Okey, apa analisis yang kita boleh nilai daripada lakaran saya ni? Lakaran pelajar saya ni, okey, rupa terhasil daripada bekas yang berbentuk lonjang. Okey. Seterusnya ada bentuk. Bila ada rupa, mestilah ada bentuk. Okey, apa analisisnya? Bekas meletak ikan berbentuk geometri. Okey, bekasnya berbentuk geometri. Okey, lepas tu ada tekstur. Teksturnya bekas ini adalah licin dan lutsina. Okey, tu teksturnya licin dan lutsina. Okey, seterusnya saiz. Saiz yang cukup. Okey, kita tuliskan dulu lah, simple-simple je, tak payah nak panjang-panjang lebar. Saiz yang cukup. Ataupun pelajar tengoklah, kalau pelajar nak tulis pelajar punya saiz, nak nyatakan saiz yang sederhana ke, terpulang ikut pelajar punya lakaran. Okey. Okey, kalau ikut kat sini sebenarnya saya punya bekas, pelajar ni punya bekas tiada warna. Ini hanya apa ni? Ikutkan kalau bekas dia punya ni memang tiada warna lah. Kita merujuk kepada bekas meletak ikan ni sebenarnya pelajar. Okey, tiada warna, tiada penggunaan warna pada bekas tersebut. Okey, nyatakanlah. Okey. Okay, seterusnya ruang. Ruang ada sebab kita hanya menggunakan satu ruang untuk meletakkan tanaman. Okay, seterusnya nilai, tiada nilai kat sini. Okay. Okay, itu borang. Elemen saya dah lengkap, merujuk kepada lakaran. Okay, seterusnya kita lihat borang prinsip reka bentuk. Okay, kita nilai. Okay. Ada keseimbangan. Okey, pada tapak produk dapat berdiri dengan seimbang tanpa jatuh. Okey, itu seimbang. Okey, ada keseimbangan. Kalau kita lihat tiada pengulangan pada lakaran tadi, tiada pengulangan dilakukan, pun tiada kontras. Pada lakaran tadi tiada kontras pada produk tersebut. Tiada kepelbagaian diaplikasikan pada lakaran tersebut. Dia pun nampak ringkas, sangat ringkas kerana produk tidak ditambah apa-apa penambahbaikan. Tiada penekanan pada produk. Ada pembahagian iaitu terdapat ruang pembahagian akuatik dan tanaman. Okey, cikgu harap kamu fahamlah macam mana kita nak melengkapkan borang analisis untuk prinsip dan elemen tadi. Okey. Okey, bila dah siap tadi, kita masuk kepada kos pengeluaran projek. Kos pengeluaran projek ni pelajar juga bergantung kepada
perancangan awak tadi, pada lakaran awak tadi awak dah tahu, okey, awak dah guna bekas apa bahan-bahan yang awak perlukan masa awak dah melakar tadi, awak dah boleh rancang, dah tahu dah apa bahan yang awak perlukan. So penting bila kita nak melengkapkan jadual untuk kos pengeluaran projek ni. Okey, so kat sini bahan yang pertama, komponen yang pertama adalah tadi pelajar tadi menggunakan bekas plastik dengan ukuran 15 cm sebanyak 1, kuantitinya dengan harga seunit RM6.90. Okey, seterusnya komponen yang kedua, pelajar tadi menggunakan cawan polistrena. Okey, ukurannya dalam 6 cm. Okey, lepas tu kuantitinya 1 dengan harga RM2. Okey, seterusnya menggunakan span. Okey, ukurannya 3 cm, kuantitinya 1 dan harganya 50 sen seunit. Okey, so kita jumlahkan untuk kos bahan RM9.40. Okey, kos upah sebab seorang je pelajar, seorang yang buat kan. So kita anggaplah kadar upahnya RM3 dalam tempoh masa 2 jam. Okey, so kita kiralah. Okey, darabkan bilangan pekerja satu orang, darab dengan tempoh masa, darab dengan 2 jam dengan kadar upahnya RM3, so jumlahnya jadi RM6. Okey, so kat sini kita menggunakan penggunaan bil elektrik dan air ni agak-agak lah dalam tak melibatkan kos yang banyak, RM1 saja, so total jadi RM2. Okey, jumlahnya. Okey, bila nak mengira kos pengeluaran projek, okey, kos formulanya adalah kos bahan tambah kos upah, okey, tambah kos overhead. Okey, kat sini kita tambah RM9.40 tambah RM6 tambah RM2. So kos pengeluaran projek sistem aquaponik ini adalah berharga RM17.40. Okey pelajar, cikgu harap kamu fahamlah pengiraan kos ni, dan sekiranya kurang jelas boleh merujuk guru RBT masing-masing. Okey. Seterusnya, okey, bila dah siap pengiraan kos, kita melihat kekuatan dan kelemahan model projek kita tadi. Okey. Okey, kalau kita nilai tadi padalah projek saya tadi, okey, kekuatannya produk saya mengalami kecenderungan inovasi, iaitu hanya menggunakan bekas berbentuk silinder, itu kekuatan dia lah. Tetapi kelemahan dia pula, produk saya tidak menunjukkan apa-apa kreativiti. Saya perlu menggunakan lebih banyak barang kita semula dan warna untuk menceriakan produk itu. Okey, itu kelemahan dia yang kita nampak kan. Okey, penutup pelajar. Okey. Okey, sebelum tu kekuatan dan kelemahannya juga bergantung kepada rujuk awak punya projek bila dah siap. Okey, nilai bincang sama-sama dengan guru RBT masing-masing. Okey, macam mana kita nak melihat kekuatan dan kelemahan model yang kita buat. Okey, pelajar-pelajar, jangan malu bertanya dengan guru anda. Okey, penting Okey, seterusnya penutup. Okey, penutup, kalau pelajar nak tiru kopi cikgu punya ni pun boleh, tak ada masalah, ataupun pelajar nak buat ayat sendiri pun lagi baik. Okey, ini hanya panduan untuk pelajar lah. Awak nak ubah-ubah ke, okey, nak kopi pun saya tak kisah, boleh untuk rujukan anda. Okey, lagi baik boleh buat ayat sendiri. Okey. Okey, cadangan penambahbaikan. Okey, kita rujuk kepada kelemahan tadi. So kelemahannya kurang ruang untuk mengapungkan tanaman. Okey, kita rujuk tadi, dia agak kurang ruang kan kalau tengok lakaran tadi. So cadangannya kita perlu menambah lagi bekas untuk tanaman agar lebih banyak tanaman boleh ditanam. Okey, kelemahan yang kedua pula, tiada kepelbagaian pada produk tadi. Okey, so cadangannya kena menambah bentuk yang lain pada model supaya nampak lebih menarik. Okey, pelajar-pelajar, okey, itu dah lengkapkan cadangan penambahbaikan. Okey, seterusnya lampiran. Lampiran tadi kita copy je apa komponen yang kita gunakan tadi. Okey, bekas plastik, cawan polisterena, span. Ini semua bergantung merujuk kepada lakaran anda. Jangan tiru sini pula. Okey, awak rujuk awak punya lakaran projek. Okey. Okey, terima kasih pelajar-pelajar kerana mendengar.
Diharap pelajar-pelajar dapat melengkapkan laporan RBT aquaponik dalam modul pentaksiran RBT. Okey, jika ada masalah boleh rujuk guru RBT masing-masing. Terima kasih.